InsyaAllah malam ni kita akan habiskan surah At-Taubah. Dah sampai kepada penghujungnya. Jadi anda akan baca daripada ayat yang ke 120 sampailah 129. Ini kita cerita tentang kisah 3 orang sahabat Nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat 118. Wa ala thalathati alladhina khulifu, dan kepada 3 orang sahabat Nabi yang khulifu, yang tidak menghadiri peperangan Tabuk, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat, sehingga menjadilah ke atas mereka itu bumi ini sempit, yang mana bumi ini luas, tetapi dengan sebab diorang ponting, tidak berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa daqat alaihim anfusuhum, dan diri mereka juga merasa sempit dengan sebab para sahabat diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk boikot, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, 50 hari. Wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaih, dan mereka menyangka tidak ada tempat pertolongan kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma taba alaihim liyatubu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi taubat kepada mereka supaya mereka bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi tuan-tuan, bila turun ayat ni, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ka'ab yang tak pergi perang ni? Nabi kata apa? Abshir ya Ka'ab, bergembiralah wahai Ka'ab, pada hari ini sebaik-baik hari sejak mak kau lahirkan kau ialah hari ini. Ya, sebab Allah turunkan ayat Allah ampunkan dosa kau. Tu untungnya sahabat-sahabat yang walaupun dia tak pergi perang, tapi dia telah diboikot selama 50 hari. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Benar dikata dekat sini fil imani, benar kepada berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal uhud, dan pada perjanjian kita kepada Allah, yang kita tiap-tiap hari kita berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana minal muslimin. Itulah janji kita, siang malam pagi petang diulang supaya apa? Hati ni boleh ada pengawalnya. Kalau tak diulang benda tu, tuan-tuan, punah jahanam hati kita. Mujurlah ada benda tu yang mengingatkan kepada kita supaya sentiasa bi antalzimu as-sidqa, sentiasa melazimi benar. Ya, macam mana keadaan susah, macam mana terhimpit, macam mana kita ni, biarlah kita ni orang kata benar, berjanji dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bila dah dapat sesuatu benda dunia, kita pun hanyut, kita pun tinggal perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahu min al-a'rabi, tidak sepatutnya orang-orang Madinah dan orang-orang yang sekeliling mereka di kalangan Arab Badawi, ayatakhallafu an Rasulillah, bahwasanya mereka ini tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan. Wala yaghrabu bi anfusihim an nafsih, bahkan mereka mementingkan diri mereka sendiri. Nabi ajak pergi perang, tak pergi, berbagai-bagai alasan. Maka Allah Ta'ala pun kata, kelebihan orang pergi berjuang berjihad ini. Allah kata apa? Berjuang berjihad ni apa kelebihan dia? Zalika, demikian itu, bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghizul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Allah kata,
Allah tak kata rugi orang tak berjuang ni. Orang berjuang ni Syekh letih. Ya. Letih. Tapi tengok Allah kata apa? Zalika, demikian itu. Bi annahum, kalau kamu ni tak berjuang, dan kalau kamu berjuang, orang berjuang ni dia akan alami apa? La yusibuhum dhama'un, tidaklah mereka merasa dahaga. Berjuang ni kalau kat tengah padang pasir kan, perjalanan jauh, air tak ada, dia akan rasa dahaga, bagai nak putus tekak. Wada nasabun, begitu juga rasa keletihan, letih. Wala makhmasatun, rasa kelaparan, berjuang ni lapar, letih. Yang mana benda-benda ni berlaku untuk, di mana berlakunya? Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Letih badan, letih kepala otak, letih mikir, letih belaka. Wala yata'una mawti'an, dan mereka tidak menapak dengan satu tapak di tempat-tempat yaghizul kufarah, yang menyebabkan orang kafir takut kepada mereka. Ini khusus untuk orang yang berjuang berjihad, al-mujahidun. Masing-masing ada cara dia lah ya, tapi ayat ni khusus untuk jihad, jihad bersenjata. Kita mungkin jihad kita kurang sikit lah level kita pada hari ni kan, berjihad dengan percakapan, dengan media masa kan. Kita paling-paling pun sakit hati je, tak lebih pada tu. Jadi bila kau menapakkan kaki kau ya pada satu tempat yang menyebabkan orang kafir benci kepada kau, dia tengok orang Islam mara, wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidaklah kamu yanaluna min aduwin nailan, mana kamu ditimpakan musibah daripada musuh. Contoh musuh serang, musuh bunuh kamu, tawan kamu dianiaya, semua benda tu, illa kutiba lahum bihi amalun salih, kecuali ditulis di sisi Allah semua tu amalan yang salih berlaku, dapat pahala berlaku. Jadi orang berjuang berjihad fi sabilillah ni yang penting sangat-sangat. Kita dah cerita dulu sampai sekarang, sampai bila-bila, niat tu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita lari nak benda lain, kita akan dapatlah benda tu. Itu pun kalau dapat, kadang-kadang tak dapat pun nganga je, bodoh kan. Jadi lebih baik kita kata aku buat kerana Allah. Paling tidak pun kita akan dapat redha Allah. Redha Allah ni benda tak nampak. Tapi kalau benda dunia ni, kalau kau dapat, kau mungkinlah seronok sekejap. Lepas tu kalau tak dapat, kau frust. Jadi senang bahasanya, kita dah cakap dulu, Nabi dah ajar awal-awal, Allah Ta'ala pun dah ajar awal-awal kan. Mula-mula diturunkan ayat Al-Quran, lepas daripada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, apa ayatnya? Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kan Allah kata jangan kamu mengungkit-ungkit, minta diberikan lebih. Muqaddimah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dah letak benda asas ni supaya bila kita berjuang Islam, tuan-tuan, kita tak ada kepentingan apa-apa dalam perjuangan Islam ni kecuali mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ada kepentingan, nakkan jawatan, nakkan projek, kena benda-benda, itu yang masalah, problem tu. Sebab tu Allah tak bagi kita menang, dengan sebab hati kita banyak masalah. Illa kutiba lahum bihi amalun salih. Dan Allah kata apa? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Tuan-tuan tengok dalam Quran, Allah kata innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Allah Ta'ala tak kata innallaha la yudhi'u ajra man ajra hasan. Dalam bahasa Arab, apabila ada tambah huruf daripada perkataan hasanun, elok. Tapi kalau kita kata ahsana, hasan, baik, elok. Tapi kalau tambah alif, ahsana, dengan mana berbuat baik, berbuat elok. Muhsin, ismu fa'il, dengan mana orang yang berbuat baik. Muhsin. Quran kata kita ni, tuan-tuan, hidup kita ni kena jadi muhsin. Muhsin tu bukan filem dulu yang kontroversi tu.
Dia muhsin, orang yang berbuat baik. Maknanya tak cukup kalau kita seorang baik. Aku baik seorang-seorang, ajar aku tak nak lantak lah kau nak bergaduh bertekak mampu sama engkau lah. Yang penting aku zikir seorang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Aku seorang aja. Orang kiri kanan nak apa lantak kau lah, aku tak campur lah. Politik ni bid'ah belaka. Tak boleh, Syekh. Muhsin ni orang berbuat baik. Kau pun baik dan kau ajak orang buat baik. Dia panggil apa? Musyarakah. Dia tak jadi seorang-seorang. Muhsin, dia mesti 2, 3, 4, 5, 10, beribu manusia. Sebab tu Allah kata apa? Pahala ni aku bagi kepada orang yang berbuat baik. Kau buat untuk diri kau dan kau buat untuk masyarakat kau. Tapi kalau kau seorang-seorang aja, kau duduk dekat rumah, malas aku layan, tak baik tu. Tu tak baik macam tu. Ya. Itu boleh kadang-kadang aja kau boleh buat. Dia panggil apa? Uzlah. Uzlah ni kau nak muhasabah diri kau, aku ni apa cerita, dosa aku banyak, tu boleh. Tapi kadang-kadang okeylah, setahun 2 kali ke, kan, nyorok seorang-seorang kat rumah tu, ataupun pergilah dekat mana-mana, gua Batu Kapur ke, gua Musang ke, yang betapa kat situ seorang-seorang. Tapi kalau hari-hari nak buat macam tu, tak boleh. Jadi Allah kata apa? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang yang berbuat baik. Bila ada muhsin, ada fa'il, ada maf'ulun bihi, yang buat dan yang kena buat. Jadi sebab tu kita kena bermasyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermasyarakat sallallahu alaihi wasallam. Wala yunfikuna nafaqatan. Tengok, ini semua muhsin, dan tidaklah mereka menginfakkan dengan satu nafaqah. Bila kau infak, makna apa benda bahasa Melayu panggil lah, orang Arab panggil, ya, mudha'af. Dia akan berganda, dia akan kena musyarakah. Yang mana bukan kau seorang-seorang kan. Dia bahasa Melayu. Aduh, letih aku ini. Patut tidur kat surau ni tadi. Tidur surau ni, besok pagi pun surau ni lagi. Bagus sungguh surau ni. Insaf aku. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan. Tidaklah mereka menginfakkan nafkah yang sikit, walau tamratan, walaupun sebiji tamar, infak. Sebab tu kita pernah cerita kan, Sayyidatina Aisyah, dia tak pernah merasa kerdil apabila dia sedekahkan sebiji tamar. Kita nak sedekah sebiji tamar, apa barang, kita seorang sekotak belasang, kita seorang. Sebab apa? Tamar tu walaupun dia kecil, dia ada serat dia. Allah Ta'ala kata apa? Allah tidak akan menzalimi walau qitmir. Qitmir ni sehalus serat tamar yang melekat-lekat celah-celah gigi tu, ditulis pahala. Sebab tu banyak pahala sebiji tamar, ya. Sekotak lagilah banyak, sekontena lagilah banyak. Tidaklah mereka menginfakkan benda yang kecil, wala kabiratan, ataupun benda yang banyak. Wala yaqta'una wadiyan, tidaklah mereka bukan menjelajah, aduh, lemah betul aku. Betul ya. Apa ni? Aduh, lemah tu kau ni. Apa nak edit kau ni? Ada apa lah, kita berjalan jauh-jauh ni panggil apa? Berantau kan. Lagi apa? Ha? Melancong makan angin bangoi. Apa macam? Mengembara, hantam sajalah. Wala yaqta'una wadiyan, merantau jauh, lembah demi lembah, pergi berjuang, pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa kutiba lahum, kecuali ditulis segala-galanya pahala. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, untuk Allah membalas kepada mereka sebaik-baik apa yang telah mereka lakukan. Sebab tu kan, kita ni masa tengah sihat, masa tengah bertenaga, masa tengah muda, banyakkan buat kerja Islam. Nanti dah tua tegih-hegih lah kita nak buat, rugi. Tengah muda, tengah bateri kuat-kuat lagi ni, Ada kalau bateri dah low, kan? Quran kata apa? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Aku akan tulis apa yang kamu buat dan kesan-kesan amalan tersebut. Ya.
Jadi bila kita reti faham benda macam ni, semua benda kita buat kita akan rasa seronok. Kerja, hatta nafkah yang kita cari siang malam pagi petang, kenapa kau seronok? Padahal kerja aku biasa je. Contohlah kan, kau bukan buat kerja agama, kau buat kerja korang lah, syarikat korang lah. Kenapa kau rasa seronok? Sebab pertama, aku buat kerja ni halal. Yang kedua, aku nak bagi makan dekat anak bini aku, dapat pahala. Yang ketiga, ya Allah, insya-Allah ada lebih, aku akan infak di jalan Allah. Menyebabkan kau rasa seronok buat kerja. Kau cari nafkah tu, kau rasa dapat pahala. Saya bukan nak cakap lah saya ni tak bagus pun, tapi tengah belajar jadi orang baik. Kita mengajar dekat Ma'had ni tuan-tuan letih, tapi seronok. Bila mengajar tu wow, letih tu letih je. Tapi bila dah habis mengajar tu, Allah seronoknya lah rasa. Puas hati je, puas hati. Kan, balik rumah tu rasa seronok, letih tu rasa berbaloi rasa macam tu. Pasal apa? Kita yelah, sebab benda agama ni benda seronok kan? Sebab benda yang kita baca, yang kita ngajar tu, insya-Allah benda-benda yang untuk masa depan kita besok. Kat mana masa depan aku? Lubang kubur tu. Tu masa depan sebenarnya. Illa liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, kecuali Allah Ta'ala akan balas dengan sebaik balasan apa yang mereka lakukan. Walamma bakhilu ala takhalluf wa arsal Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan nafaru jami'an fanazal. Jadi tuan-tuan, bila turun surah Taubah kan, cerita pasal Allah marah murka kepada orang-orang yang tak pergi perang. Lepas pada perang Tabuk ni, berlaku lagi peperangan yang kecil, Sariyah. Dia panggil Sariyah ni peperangan yang kecil yang Nabi tak pergi, Nabi suruh sahabat je pergi. Jadi kan, bila berlaku Sariyah ini, seluruh sahabat berasa berdosa kalau tak pergi. Menyebabkan semua sahabat bila dengar je, ada perang, ada Sariyah, semua pergi belaka. Menyebabkan tak ada orang dekat Madinah tu. Tu satu riwayat. Riwayat yang kedua cerita, ada di kalangan sahabat-sahabat yang duduk yang di luar, di pinggiran Madinah, diorang tak pergi perang, diorang jauh. Dapat maklumat pun lewat WhatsApp, sampai kampung 3 hari baru sampai WhatsApp tu. Punya jauh, kau tahu tak? Jadi ada perang, la haula wala quwwata illa billah. Beratlah kita tak pergi perang, berdosalah kita ni. Kan dia kata dekat sini, sababun nuzul ayat 122, wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafatan. Allah berfirman, tidaklah orang mukmin itu liyanfiru, semuanya pergi berperang belaka. Jangan semua pergi. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa tidak ada di kalangan kamu satu kumpulan liyatafaqahu fid din, yang kerja mereka ni tafaqahu, belajar agama, memahami agama. Tafaqahu ni faham sungguh-sungguh, bukan faham cukup-cukup makan. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, Nabi kata apa? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi kata, sesiapa yang Allah Ta'ala nak berikan kebaikan yang banyak kepada dia, yufaqihu, diberikan faham sungguh-sungguh pada agama, bukan faham cukup-cukup makan, faham betul-betul. Maka Allah kata, bukan semua kena pergi perang. Kena ada satu kumpulan di kalangan masyarakat ini kerjanya belajar, mengaji, mengaji, faham sungguh-sungguh. Untuk apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk mereka memberi amaran kepada kaum mereka apabila kaum mereka kembali kepada mereka. Maknanya pergi perang tu, pergi perang, dia balik perang, ada orang tukang mengajar. Ni pula mengajar ke dia. Jadi nak khabarnya dua benda dia, al-jihad wa talabul ilmi. Dua-dua ni penting belaka. Jihad pun penting, belajar agama pun penting juga. Jadi kan, sebab turun ayat ni dia kata, an Ikrimata qala lamma nazalat illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa qad kana takhallafa anhu nasun fil badwi yafqahuna qaumahum. Jadi ada di kalangan para sahabat yang duduk dekat pedalaman, mereka balik kampung,
Mengajar, berdakwah. Maka puak-puak munafik ni tuan-tuan, dia kata apa? Faqala al-munafiqun qad baqiya nasun fil bawadi halaka ashabul bawadi. Puak-puak munafik ni kerja dia gitulah. Dia tak pergi perang pun menyusahkan orang. Lepas tu bila tengok orang-orang tak pergi perang, dia kata apa? Puak-puak Badawi tu tak pergi perang, berdosalah, habislah, hancurlah korang. Padahal dia orang bukan tak pergi, dia belajar, lepas tu mengajar. Lalu puak-puak dia kata, puak-puak munafik kata apa? Orang yang tak pergi perang semua binasa belaka. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, bukan semua kena pergi perang, kena ada yang bahagian belajar, mengaji, supaya ada apa? Pelapis. Bukan semua kena pergi. Contoh kan, macam kita pernah cerita dulu, bila ramai sahabat yang gugur syahid dalam peperangan Al-Yamamah menentang Musailimatul Kazzab kan, ramai yang hafal Quran syahid. Maka Abu Bakar minta Umar Al-Khattab beri cadangan kepada Abu Bakar supaya membukukan Al-Quran. Maka siapa orang yang kena buat kerja ni? Zaid bin Thabit. Bukan senang nak buat kerja tu kan. Dia kumpulkan para sahabat, salin balik, salin. Tu kerja diorang. Jihad juga bahagian diorang. Habis kalau mati belaka kan, macam mana? Sebab tu besok kalau ada seruan jihad dekat Malaysia, korang pergi belaka, biar aku seorang aja tak pergi. Pasal aku nak ajar. Korang kalau kau duduk pun buat apa? Kau tidur dalam kuliah, baik kau pergi perang. Kau syahid lagi bagus, kau tidur dekat syurga. Kalau aku syahid, siapa nak ajar seorang korang? Tu tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita syahid pun berlambak ustaz lain ganti. Tu nak kabarnya berlambak. Macam lah kau bagus sangat, lambak orang lain. Tapi kena ada ya satu kumpulan yang kerjanya tafaqahu fid din. Bila orang balik perang tu, balik perang ni kerja mulia Syekh. Dia balik tu dia kena belajar pula. Gitu. Ini tak orang kita lah kan, kawan-kawan kita yang pergi perang kat Syria tu. Ya, kita doakan semoga Allah Ta'ala berikan keikhlasan daripada diorang lah. Tu je lah kan? Dah halang-halang kau pergi jauh tu, kau niatkan hati kau kerana Allah. Tapi jangan rasa kita dah terbaik dah. Belum tentu ya. Sebab hati ni, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wala ta'atik. Sebab tu Al-Qassam merupakan pasukan mujahidin terbaik di dunia. Sebab dia bukan hanya mujahid, dia merupakan alim, orang yang alim, yang belajar, yang reti, yang ada fiqh, ya, yang reti, yang faham. Dia bukan kosong macam tu. Lainlah kalau kita ni kosong, kita masuk medan terus syahid, tu tak apalah. Tapi kalau dipanjangkan umur kau besok, ya, dalam keadaan kau semangat juang ada, tapi kau tidak ada fiqh, tu bahaya tu. Bila kau tak ada fiqh, kau lama-lama berjuang, orang pun latih kau jadi ketua mujahidin sebagai contoh. Dengan sebab apa? Dengan sebab berani. Berani tak ada Syekh, berani ilmu tak ada, rosak Syekh. Sebab tu tak boleh. Dia kena ada fiqh, dia kena alim, mujahid, baru jadi. Sebab dalam perang kita kan ada adab-adab dia. Yang ISIS bakar orang tu, betul lah. Orang kata dah ada orang boleh bakar kita. Dia bakar kita Syekh dengan sebab dia orang tembak pakai kereta kebal, pakai jet tu. Yang tu tak ada masalah. Bukan masuk anak. Kalau berperangan, kalau contohlah aku ni pilot, aku bawa aku tembak, tu tak ada masalah. Style macam tu, itu dah memang style perang. Ini masalah kau tangkap orang tu, kau bakar, itu yang tak boleh. Ada riwayat dia kata perbuatan tu dilakukan oleh Khalid bin Al-Walid. Dia punya sanadnya terlalu lemah, terlalu dhaif. Bila terlalu lemah, terlalu dhaif, tak boleh buat hujjah. Tak boleh. Yang confirm Nabi kata apa? Idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Kan Nabi kata kalau nak bunuh elok. Sebab tu bila hudud diajar, dilaksanakan kan, kalau orang tu buat salah, paling afdal pancunglah kan. Pancung ni dia tak sedar. Kalau bakar dia nampak api, belum api sampai dia dah setengah mati dah. Api sampai aku tak tahu lah. Oh, terganggu Syekh emosi dia. Tapi kalau pancung kan, kita sembang dia,
Awak ni putus dah. Putus dah lah, tak cakap pun kan. Tak apa ada dia contoh kan. Dia betul-betul dah putus. Itu rahmat Islam tu, dia tak baik, dia sampai macam tu. Dilekakan orang tu baru dipancung, menyebabkan darah tu akan keluar macam tu. Dia kalau kau darah tu dia tak keluar elok tau, dia jadi tersumbat, dia terperajat beruk pun tu tak. Dia jadi beku, belum apa dia dah kena stroke dah. Mati awal lah. Jadi Islam mengajar sampai nak bunuh pun elokkan pembunuhan itu. Dan tajamkan pedang tu, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pernah mencela seorang nabi yang dia ni digigit oleh seekor semut. Semut gigit semut gigit dia. Dia pergi bakar habis satu busuk semut tu. Habis dia bakar belaka. Maka Allah mencela nabi ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Jadi kita kena erti, kena belajar supaya faham. Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Wahai orang yang beriman, perangilah alladzina yalunakum minal kuffar. Minal wali wa huwal qurb. Wa fi fi'lihi lughatani. Waliyahu yalihi wa huwal akthar wa thani min babi wa'ada wal ayah minha qalilatul isti'mal fa asli waliyun. Okey. Allah berfirman, wahai orang beriman, perangilah orang-orang yang yalunakum ni. Apa Melayu terjemah apa? Alladzina yalunakum. Apa tafsir Melayu kata? Menyokong, berlembut, melantik ketua. Ke tafsir korang bahasa Arab lah ke? Apa? Yang dekat. Daripada perkataan wali ni maknanya banyak. Ketua, hamba, kaum kerabat, kan? Ada kata apa? Sekitar lah pula. Dia kata je ada sabab nuzul tak? Wa'lamu annallah. Cuba tengok tafsir Melayu apa? Ay al-aqrab fal-aqrab. 1, 2, 3. Perangilah kafir. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar ay al-aqrab fal-aqrab minhum. Perangilah orang-orang kafir yang ada berhampiran dengan kamu. Di Madinah tu kalau ada lagi saki-baki orang kafir, serang mereka habis-habisan. Ya, ini keadaan puak-puak kafir harbi. Dan bila kerajaan tu dah memang kerajaan Islam sungguh-sungguh, ya, macam kita pada hari ni tak boleh buat. Kita pening, kan? Kita pun tak tahu kafir negara kita ni kafir kategori apa. Kategori apa? Kafir zimmi ke, harbi ke, muahad ke, hadari ke, wallahu alam. Macam-macam jenis kafir ada. Jadi ayat ni diturunkan di Madinah, nak kabarnya bila Nabi dah kuat sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang semua gerun. Maka saki baki kafir dekat luar ni perangi habis-habisan. Wal yajidu fikum ghilzah, supaya mereka mendapati daripada kamu ghilzah ni, benda kekasaran. Nampak Islam ni kuat, supaya dia orang tak boleh naik tocang. Jangan kurang hajar sangat. Ni tak kurang hajar. Boleh arahkan tuan guru datang mesyuarat pula. Kepala bapak kau ambil sebiji. Suruh tuan guru datang mesyuarat. Kau tahu tak? Ulama ni orang yang paling takut Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan elok jawapan macam tu. Tok guru jawab balik, kan? Apa jawapannya? Yelah, saya bukan budak sekolah satu. Dan DAP tak ada hak nak suruh dia macam tu. Kau ingat pemimpin aku tu benda, kan? Jangan nak kurang hajar sangat. Dia kena tunjuk izzah.
Kena tunjuk kehebatan ulama, kena jawab macam tu. Geram. Sebab tu kalau abang ingat dulu ada cerita. Korang ingat tak dulu-dulu lah masa mengajar surau ni, bila kita cerita pasal tahaluf siasi, korang ingat lagi tak? Ke korang dah lupa lah ke dah? Kita dah sebut lama tau benda ni. Tahaluf ni kerjasama yang bersyarat. Kemungkinan dia akan berterusan dan tak mustahil dia akan terputus. Tak mustahil. Itu tahaluf. Kerjasama ada syarat-syaratnya. Kalau syaratnya betul, okeylah kita on. Tapi kalau ada syarat-syarat yang merugikan Islam, tak payah kita kerjasama dengan dia. Itu kaedah tahaluf. Ini tak, dia buat tahaluf tu macam tak boleh menerima pembubaran dah. Kan? Walak dengan walalar. Geram tu aku. Tak reti, tak nak mengaji, tak nak belajar. Cubalah belajar, faham reti ni tak. Tunduk sangat ke buat ke alih para tu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Quran ni aja, jangan bagi muka dengan orang kafir ni. Bila kita dah cakap pilih elok, dah nasihat, dah bincang dah, dia buat pekak dia itulah. Dan kita akan memastikan kita menang di Putrajaya, tetapi dengan syarat Pakatan Rakyat mesti bersetuju untuk tidak melaksanakan hudud, baru kita boleh berjaya. Dia boleh kata macam tu. Dia boleh ajar kita pula. Kuang hajar betul lah. Dia boleh ajar kita, Syekh. Jadi kita tak boleh. Kita ada prinsip. Kita kena tegas. Berlembut ada waktunya, kasar ada waktunya. Tak boleh, Ustaz. Kita kena jaga hati rakan pakar. Tak kau nak jaga. Sampai rosak jahanam akidah kita nak jaga lagi. Jangan. Lakum dinukum waliyadin. Agama kau, agamaku. Jangan melampau-lampau sangat kita ni. Kita ada jemaah, kita ikut jemaah kita. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Nabi kata Islam tu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Inna dina indallah al-Islam. Agama yang Allah iktiraf ialah al-Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil-Islam. Kita merupakan kaum yang Allah muliakan kita dengan sebab Islam. Kena tunjuk kemuliaan Islam, kehebatan Islam. Ni tak. Mentang-mentanglah dibagi 1.2 juta dekat satu NGO apa nama plasma apa benda tu. Kan? Allahu akbar walillahil hamd. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah bersama dengan orang yang bertakwa. At-taqwa imtithalu awamirillahi wa ijtinabu ma naha anhu. Kau buat semua yang Allah suruh, kau tinggal semua yang Allah larang. Wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhum hazi imanan. Apabila diturunkan surah kepada mereka, di kalangan puak-puak munafik ada yang berkata ayyukum zadatuhum hazi imanan. Dia cakap sama dia, ada surah baru turun lah. Kau dah dengar ada surah baru tu? Kenapa? Kau baca agak-agak iman kau bertambah tak? Dia kata macam tu, Syekh. Kau baca surah tu agak-agak iman kau bertambah ke tidak? Menganjing kau tu tak? Na'udzubillah min zalik. Jahat ya Allah. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Orang yang beriman, insya-Allah kita semua termasuk di kalangan golongan yang beriman. Amin. Fazadathum imanan, bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin baca Quran makin beriman, makin baca hadis makin beriman, makin memahami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin kuat keimanan kita, istiqamah dalam perjuangan Islam. Kadang-kadang ada terfikir, mungkinlah wallahu alam hikmah yang Allah jadikan kita hari ni tuan-tuan jadi bermasalah ni masalah apa? Sebab kita dah longgar, sangat-sangat dah longgar dah. Serius aku cakap. Tak macam dulu. Dulu tahun 80-an dengar ada ceramah umum ni seronok. Pergi naik motor, naik basikal, naik kereta, sanggup parking berkilometer pun tak apa, seronok, berasa pahala. Bila dengar ceramah dekat padang bola tu, Allah, seronok. Sebab apa? Benda tu ada roh. Cerita nakkan Islam, cerita nakkan hari akhirat, ceritakan nak syurga, nak jauh pada neraka, nak beri kemenangan kepada Islam. Itu yang menyebabkan kita ada roh. Bila semangat takbir, Allahu Akbar, dulu once upon a time. Tapi bila dah kawan dengan ketum ni payah sikit. Basi.
Takbir pun takbir, so ya Allahu Akbar, yang lain buat pekak. Mampus gua tu tak. Hilang keberkatan jemaah, hilang keberkatan roh, tak ada. Dulu habis ceramah, tak payah orang suruh, kita reti, kita pula kutip sampah. Bukan seronok, rasa roh je, rasa seronok lah dulu. Sekarang dah pergi menyampah, pergi kita pula kena belasah. Kita boleh kena belasah kan. Kalau ada tiga ni tiga wakil ni, perkataan ni, kita pergi ceramah, kita pula kena. La haula wala quwwata illa billah. Tapi ingat, walaupun kena, jangan lari daripada jemaah. Tu sabar, banyak-banyak sabar. Aku JK, kau jangan main. Walaupun kena, tak apalah, kita tala, kita jadikan badan kita ni sebagai perisai Islam, insya-Allah kan. Jadikan diri kita ni sebagai apa tu, bag belasah tu, punch bag kan, untuk Islam. Orang nak belasah kita, lantak belasah lah. Ni peluang kau nak belasah masa kau hidup pun. Kau dah mati besok, tak boleh nak belasah dah. Jadikan diri kita ni untuk Islam segala-galanya. Tak boleh ni, tak beda tak gini, Ustaz Ana tak campur lah Ustaz Ana. Tak boleh macam tu, tak boleh. Nak tak nak kena sabar. Zaman Nabi Allah uji Nabi, zaman para sahabat Allah uji para sahabat. Sedangkan mereka yang Nabi kata khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun itu pun Allah uji. Kita ni bukan sebaik-baik kurun, sejahat-jahat kurun, kau tahu tak? Nabi kata wa ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada hari kecuali esok lagi teruk, esok lagi teruk, esok lagi teruk, sampailah kiamat, lagi teruk. Kan nak tunggu settle ni macam mana, wallahu alam. Kena sabar. Bila kita duduk dalam perjuangan Islam, kita sabar, kita akan dapat pahala. Tapi jangan sabar je tak buat kerja. Sabar je lah. Orang kutuk ulama, sabar je lah. Tak boleh lagi tu, kena pertahankan ulama. Sebab ulama tu Nabi kata al-ulama'u warasatul anbiya. Nabi kata ulama itu pewaris Nabi. Dan mesti ada sampai hari kiamat ulama-ulama yang kriteria dia tuan-tuan memang berkelayakan menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan macam saya, tak ada. Ni ulama-ulama kita ni yang ditrain daripada mudanya, qiyamul lail, amalan sunat, jaga hubungan dengan Allah, warak, jaga. Orang macam ni lah kita kena jaga, kita kena hormat, jaga, respect kepada mereka. Ni tak. Dia kata apa? Alah, Tok Guru tu bukan maksum pun. Lain lah kalau Imam Syiah, pada otak kau. Rupanya Syiah yang komen tu kan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi tuan-tuan, bila turun surah, orang munafik kata, macam iman kau bertambah ke tak? Ngaji ke? Orang yang beriman, zadadhum imanan, bertambah keimanan mereka. Wa hum yastabshirun, dan mereka gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, na'udzubillah min zalik. Adapun orang yang dalam hati mereka ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, semakin jahat, semakin kufur, semakin rosak. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan mereka kafir. Wal iyazbillah. Puak-puak munafik ni tuan-tuan mati kafir, na'udzubillah min zalik. Awala yarana annahum yuftanuna fi kulli amin marrataini aw marrataini. Adakah engkau tidak melihat, adakah kamu tidak melihat bahawasanya mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahun, diuji sekali, dua kali, bil qahti wal amrad. Ujian ni semua kena belaka. Kadang-kadang dapat ujian kemarau, kadang-kadang dapat ujian penyakit. Ujian ni tujuan apa? Untuk Allah sedarkan kita. Kenapa Allah uji? Kenapa Allah bagi sakit? Adalah dosa kau buat, supaya kau kembali kepada Allah, supaya kau bertaubat. Tapi puak-puak ni, dia sakit-sakit, lepas sakit kita pakai doa lah masa dia sakit kan. Mintalah Allah, harap-harap dia berubah lah. Tak, dia sihat, makin jahat perangai dia, tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, bila dah tak ada hormat kepada para alim ulama, tak ada keberkatan dah hidup kita ni. Dalam hadis kudusi kan Allah kata apa? Man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Kalau saya nak menggunakan nas hadis tu secara zahir tuan-tuan, boleh jadi halal darah dia orang ni, jangan main. Nabi kata man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku izinkan kamu perangi mereka. Itu hadis kudusi, kau jangan main. Dalam matan Arba'in sebut hadis tu.
Memusuhi ulama maknanya aku izinkan, azantu bil harb. Allah kata azantuhu bil harbi, aku izinkan kamu perangi mereka habis-habisan. Lepas tu kita tak boleh, bila ulama kena serang, kau jangan diam, kau kena fight, kau kena lawan habis-habisan, kena. Ni tak. Anda tak campur, tak. Kalau kau tak campur, besok kalau kau mati, kau jangan nak panggil ustaz ke apa ke, jadi imam sembahyang, kau sembahyang seorang-seorang. Kau mati seorang-seorang, kau mandi sendiri, kau gulung sendiri, kau macam tu. Lepas tu kau lompat pergi section berapa? 23 ke 24? 21. Kau lompat seorang pergi sana, cakap banyak. Mati nak panggil ustaz lah pula. Jangan. Ingat Nabi kata apa? Anta ma'aman ahbabta. Kenapa saya ni beria sangat petang ulama? Sebab Nabi dah kata dah, anta ma'aman ahbabta, engkau akan berhimpun di padang mahsyar dengan orang yang kau sayang. Kalau kau sayang orang tu, kau akan berhimpun dengan mereka. Tu dijaminan Rasulullah SAW. Kalau kau tak percaya, kat beratlah, buang masa aku mengajar. Kan? Tak apa, tak gerti, tak faham. Tak gerti, tak faham. Orang yang saja tak nak faham ni, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradan, Allah tambah lagi penyakit. Na'udzubillah min zalik. Tak boleh. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala bala kita ni supaya kau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puak-puak munafik Allah bala, thumma la yatubun, mereka tetap tak nak bertaubat. Walahum yazakkarun, dan mereka tetap tak nak ambil iktibar, buatkah kepala macam tu saja. Wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu. Ni perangai puak munafik lagi. Zaman Nabi SAW, bila turun satu surah, puak-puak munafik ni kan, dia dalam majlis Nabi tu. Majlis Nabi ni, Nabi mengajar SAW. Nabi mengajar, dia pun duduk, dia datang kuliah, datang. Tapi dia rimas. Kena akulah pula, ngantaka aku lah tu. Kan? Syekh ni Quran ceritalah Syekh. Quran ni level sampai hari kiamat, kau tahu tak? Kadang-kadang kena atas orang, kadang-kadang kena atas kepala kita. Tuan-tuan faham tak aku cerita apa ni? Dua orang je faham, yang lain tak faham. Tuan-tuan, wa idza ma unzilat suratun, bila diturunkan surah ayat Al-Quran di zaman Nabi SAW, Nabi cerita. Pak-pak munafik duduk dalam kuliah, nazara ba'dhum ila ba'din, dia perhati kawan dia perhati dia. Oh, ingat hal yarakum min ahadin, dia nak belah tu, kau tahu tak? Dia tak nak bagi sahabat-sahabat nampak. Kalau sahabat nampak, tengah-tengah Nabi bagi kuliah tu, dia belah. Dia kata, bagaimana? Pasmah nampak? Silap sebut. Macam nampak. Contoh. Jadi puak-puak ni, dia nak keluar tu macam, dia pun slow-slow, dia ngesot, celah pintu ngesot. Dah tu kat jamban dah. Nak khabar je. Hal yarakum min ahadin thumma sarafu. Dia tanya, macam lain clear. Kau tengok orang tu nampak kita? Tak nampak. Bla 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 bla. Thumma sarafu. Dia pun keluar daripada majlis Nabi SAW. Kau keluar daripada majlis ilmu, kau lari daripada petunjuk Allah, sarafallahu qulubahum, Allah akan, na'udzubillah, Allah akan palingkan hati kau daripada kebenaran. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min, dipalingkan hati daripada kebenaran. Benda tu betul, benda tu kebenaran, kau tak nak dengar, kau jangan main-main. Dicabut iman. Na'udzubillah min zalik, minta Allah jauhkan. Subhan sarafu, sarafallahu qulubahum. Tak nak dengar cakap ulama, kau degil lah, lawan. Kau jangan kau mati besok, aku takut nak cakap benda macam ni. Masa sihat, sedap mulut mengata, sedap tangan menaip, sedap tangan mewasap, sedap. Kau mati besok, kau tahulah macam mana. Kau jangan main jangan buat main dengan ulama ni. Ulama ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, al-ulama inama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya orang yang paling takut pada Allah di kalangan hamba-Nya ialah ulama. Quran sebut benda ni. Tuan-tuan ingat tuan guru buat keputusan ikut suka dia apa? Dia fikir belaka, dosa pahala tu nombor satu. Ni tak. Allah, sedih. Sampai ada yang kata segala-galanya berpunca daripada tuan guru. La haula wala quwwata illa billah. Anda harap-harap Seksyen 7 ni, dia punya sejarah dia tak pernah kalah
undi kawasan Setuju ni kan? Betul? Tak pernah kalah kita kadang pilihan raya. Tuan-tuan betul tak betul tuan-tuan? Macam tu. Menjawab pun tak berani juga, menyampah aku. Jadi tuan-tuan, kita dah elok, dah sorry, dah cun, dah cantik. Perelokkan lagi perjuangan kita ni, betulkan, ikhlaskan hati. Dengar nasihat pada alim ulama ni. Aku pun tuan-tuan, saya ni pun, kalau tak kerana ulama-ulama ni, usaha mereka, kita tak jadi orang, kita ni tak berubah kita ni. Dengan sebab kesabaran diorang kan, berdakwah, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i kata apa? Uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihumus syafa'ah wa akrah man tijaratuhumul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Imam Syafi'i kata uhibbus salihin, aku sayang orang-orang yang saleh, walastu minhum, aku bukan di kalangan mereka. Imam Syafi'i tawaduk tuan-tuan. Tuan guru Syekh Abdul Hadi, ulama-ulama overseas kata apa? Kalau kau nak belajar fiqh dekat Malaysia, fiqh yang contemporary, belajar dengan Syekh Abdul Hadi. Kau nak belajar politik, belajar dengan Syekh Abdul Hadi. Kau nak belajar dengan sejarah, belajar dengan Syekh Abdul Hadi. Kalau tak, dia takkan dilatih jadi naib ketua ulama dunia. Kau tahu tak? Kau ingat jawatan tu boleh buat latalilat laili tablum pelotak kau. Ini ribuan ulama dalam tu, kau tak? Ribuan ulama, seluruh dunia ulama mengundi nak lantik siapa? Tuan Guru Haji Abdul Hadi, naibul ulama fil alam. Pergi rumah dia lah, tengok macam tawaduknya dia. Gitulah rumah dia. Bukan orang yang nak kerja, orang tidak ada kepentingan, tapi orang macam itulah tuan-tuan di attack. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Allah Ta'ala akan uji hambanya ala qadri imanihi, mengikut kuatnya imannya. Makin kuat imannya, makin teruk diuji. Makin kuat imannya, makin teruk dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata apa? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fa-amsal. Yang paling teruk kena uji Nabi, lepas tu para sahabat, lepas tu para tabi'in, alim ulama, begitulah seterusnya sampailah kita yang cap ayam ni tuan-tuan. Dia dapat juga ujian sikit. Tapi yang paling teruk, di ulama-ulama dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puak-puak munafik, dia tak boleh duduk dalam majlis ilmu lama-lama, dia jadi rimas serabut. Dia pun kata, hal yarakum min ahadin, ada orang nampak kita tak? Kau tak nampak, kita belah lah. Clear. Subban sarafu, mereka pun keluar daripada majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarafallahu qulubahum, Allah ubah hati mereka, na'udzubillah min zalik, bi annahum qaumun la yafqahun, kerana mereka satu kaum yang tak nak reti, tak nak faham, tak reti bahasa, degil. Akhir sekali, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, yang Muhammad itu di kalangan kamu. Rasulullah itu orang Makkah, bahasanya bahasa Arab. Wa ma arsalna illa bilisani qaumihi, tidaklah kami mengutuskan Nabi dan Rasul kecuali daripada lidah kaumnya. Maka Allah utuskan Nabi di kalangan bangsa Arab, dan Nabi itu orang Arab. Allah tak ambil Nabi Jawa. Nabi Jawa pergi kat negara Arab, orang nginson mata kaji semati lem rampung, saya tak faham. Dia kena orang Arab juga baru faham, kan gitu. Allah kata, aku datangkan seorang rasul daripada lidah kamu, diri kamu sendiri. Yang rasul ini azizun alaih, terlalu mulia. Ma'anitum, dia tak pernah menyusahkan kamu sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, amat menjaga kamu sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni, ya Allah, punyalah susah hati ke kita tuan-tuan. Fikir pasal umat, tak habis-habis fikir pasal umat dia ni, kan? Kita pernah cerita antara sebab Nabi sebut ummati itu pasal apa, yang bukan masa Nabi nak wafat, masa Nabi sihat walafiat tu kan, ketika Nabi baca surah kisah tentang Nabi Ibrahim, Allah balakan kaum Nabi Ibrahim, kemudian Allah Ta'ala balakan kaum Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi bimbang bala dikena dekat umatku, umat Nabi. Nabi kata apa? Ya Rab, ummati, ya Allah, macam manalah umat aku, ya Allah, macam manalah umat aku, ya Allah. Duk fikir pasal kita sallallahu alaihi wasallam.
Besok kat padang mahsyar, semua Nabi berlepas tangan. Nafsi, nafsi, aku engkau, aku engkau. Semua tak tahu belaka, takut belaka. Sampai ke Nabi SAW kan, nampaknya kita ni, dia kata apa? Ya Rabb, ya Allah, umatku. Tu Nabi harisun alaikum, berjaga, perhati, cek. Sebab tu tuan-tuan, sifat Nabi ni menurun dekat para sahabat. Jaga sungguh rakyat dia macam mana. Dan sifat ini berturun-temurun, diwarisi sampai kepada para alim ulama pada hari ini. Sebab tu diorang jaga sungguh benda-benda macam ni. Takut kita rosak, takut kita masuk neraka. Sebab tu tuan guru kalau dia cakap, dia kata apa, saya takut kita ni masuk neraka, dia kan cakap benda tu. Sebab tu orang bersenda lah, dia buat main, dia kata guru. Dia kata macam neraka tu dia punya. Dia kata macam tu pula. Payah saya cakap dengan orang tu lah. Kadang-kadang orang degil-degil ni elok bagi tu lutut kat telur tu je. Jawapan paling afdal kan. Nak bercakap ni lah letih saya, buang masa lah. Saya ni bang, astaghfirullahaladzim, aku ni belajar agama tu tak. Aku rasa kalau aku tak ngaji agama, aku lagi jahat cakap ni. Sungguh. Ni setara aku ngaji agama ni pun aku dah habis filter dia tu tak. Bila orang kurang ajar dengan ulama, aku tak boleh tahan lah. Tu yang keluar perkataan canggih-canggih tu. Bila kalau orang tak buat perangai macam ni, kita nak mesti buat apa benda. Tapi kalau orang dah mengata macam-macam, kau nak aku diam lagi? Kau silap orang lah, wrong number lah. Kau ingat aku ni dayus apa? Aku ada maruah, kau tahu tak? Maruah aku terletak pada Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Laulal ulama, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang lahir di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ulama kata dia ni tabi'in, ada kata min sahabatis sighar, yang dia lahir dekat rumah Nabi. Dia kata rumah Nabi ni tak tinggi, dia boleh siling. Kalau aku lompat sampai boleh cecah tangan aku. Dia kata apa? Laulal ulama'u lasaran nasu mithlal bahaimi. Kalau tak kerana ulama, kita ni semua jadi binatang belaka, dia kata. Tak kenal Allah, tak. Sebab apa? Apa kalau abang-abang fikir apa beza kita dengan binatang? Binatang pagi-pagi pergi beragut rumput, kejap pergi berak, lepas tu berasa cokeng pergi projek, lepas tu balik masuk kandang, projek lagi, tidur. Besok pagi gitulah, keluar cek makan, projek, ngorok, ngopol, ngeceret, gitulah kerja je. Kita ni bang, kalau tak ada orang yang mengajar kita, macam tu juga hidup kita. Kenapa korang boleh bertahan dalam surau? Dengan sebab korang ada ilmu. Siapa mengajar ilmu-ilmu ni? Ulama yang mengajar kepada kita. Aku kadang-kadang fikir, ya Allah, mujurlah Allah Ta'ala jadikan saya belajar agama. Na'udzubillah. Saya ni kalau tak ngaji agama, saya punya minat 2 tahun, melukis dengan menyanyi. Tu minat aku. Memang aku jadi artis lah. Malam ni aku ada konsert. Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Contoh kabur je. Aku fikir kadang-kadang, ya Allah, tu baru aku punya macam tu dah ada sorak dah kan. Kalau aku masuk lagi, aku tak tahulah. Tak kadang-kadang fikir, ya Allah, mujurlah aku ni kan juga nak berubah perangai, nak jadi orang baik macam orang lain juga, ya Allah. Aku nak jadi orang baik macam orang lain, ya Allah. Mujurlah aku ni ngaji agama. Kalau aku tak ngaji agama, aku tak tahulah lepak kat mana malam ni, kau tahu tak? Tu siapa yang ngajar kita? Ulama lah yang ngajar kita. Tak erti, degil, lawan. Tu jadi rosak kita, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Maka akhlak Nabi, cakna prihatin kepada umat ini menurun kepada para sahabat. Akhlak ini menurun kepada ulama-ulama sampai sekarang. Diorang ni berjaga, mendidik kita. Harisun alaikum. Kalau kita ingatkan, kalau kita belajar kat Syria dulu, bagaimana ulama-ulama dulu begitu bersungguh mengajar. Ada seorang syekh kami bernama Syekh Naif Al-Abbas rahimahullah, meninggal dunia dah. Dia ni tuan-tuan, dia nak pergi Mahat. On the way pergi Mahat, kena langgar kereta, kena gang berlanggar, melintas ke macam mana, langgar patah kaki Syekh, patah kaki orang pun papah dia kan. Orang bawa masuk kereta, nak bawa pergi hospital. Dia kata, lawin Rai, kau nak ke mana? Ilal mustashfa. La mabi ilal mustashfa. Aku tak nak pergi mustashfa. Habis nak ke mana? Ilal Mahat, dia kata. Pergi hantar ke Mahat. Ilal Mahat? Naaf, ilal Mahat. Dia tak nak pergi hospital, kaki patah Syekh, patah kat dalam. Bawa lah pergi Mahat. Pergi Mahat mengajar, bukan ambil MC bang oi. Kita baru sebab hidung MC 10 hari.
Dia kaki patah tu mengajar, Syekh, mengajar. Daripada pukul 7 sampai 12.30, habis 12.30 baru dibawa ke hospital. Harisun, bersungguh dia tu tuan-tuan. Bersungguh. Lepas tu saya masa belajar dulu, saya terkenang seorang Syekh saya, almarhum Syekh Abdul Samad Al-Hanafi, di mazhab Hanafi. Tua, janggut putih, masuk kelas pakai tongkat ketok, kok. Tepat masuk pedagang adalah dia. Ahli syabab masuk kan. Tua dah. Ngajar faraid. Dia dah tua, bila orang tua kan cakap tak apa clear kan. Macam tu kan. Aku perhati je, aku tengok je muka dia. Aku tak faham langsung dia ngajar apa. Aku perhati je muka dia. Kata, ya Allah, aku tak faham dia ngajar, ya Allah. Tapi aku nak satu je, kau bagilah keberkatan daripada aku. Tu je aku cakap. Aku nak berkat tu je. Kan? Makna wallahu a'lam, mungkin kesungguhan tu, mungkinlah harap-harap kita dapat yang tu. Kan? Harap-harap insya-Allah. Amin. Tolonglah amin boy. Tak ada seorang kau tahu mengajar matematik. Nama Ustaz Samak nama dia. Oh, dia tu lagi lah, aku haram tak faham sepatah. Spek mata tebal gini kau tahu tak? Macam kanta gitu. Oh, mengajar matematik. Dia masuk kelas, dia cakap pekat bahasa pasar. Betas. Datang apa ni? Aduh, tak faham aku. Betas, Zaid, betas, nakis, betas. Oh, aku kata apa benda, aku tak faham. Rupa-rupanya kau tahu isna asyara. Kau tengok tu, isna asyara 12 campur 14, contohlah 12 campur 14 tolak 5, contohlah. Dia kata apa? Isnash, Zaid, betas, nakis, 3. Tak faham. Kalau ikut fushah, isna asyara zaid 14 naqis 5. Itu bahasa standard. Kena bahasa dia tetas. Haram tak faham. Aduh. Masa kita mula pergi Syirah dulu, belajar lah nak cakap Arab. Member aku ni nak sangat tengok Arab jual apa anggur kan. Anggur sana besar-besar, cantik kan. Macam mana Jadi budak lama ni regi kita orang lah. Kau pergi belilah, kau cakap belajar lagi beli. Pergi lah. Kita orang Melayu, Assalamualaikum. Kam samanu. Tengok kitab dulu baris. Anggur inabun. Kam saman al-inabi. Baris bawah tu mudhaf ilaih, kau jangan main. Token dia dengar suka. Dia kata apa tau? 25 clean. Dia kata oh, okey. Dia budak ni balik. Mana anggur? Dia tak jual sekilo. Dia tak jual sekilo, dia jual banyak-banyak. Kau tahu mana? Dia kata macam tu. Ya ke? Member tu pergi. Bukan tak jual sekilo 25 lira. Dia kata kilo 25. Dia cakap laju macam tu. Dia tak tahu, dia kata tak jual kilo. Kau suka engkau aja. Kenal Ustaz Gondrong, Ustaz Ansari tu kan, yang kahwin 4 tu, Smackdown tu. Dia tu nak beli ubat gigi, kau tahu tak? Dia hafal ubat gigi daripada tingkat atas. Ma'jun asnan, ubat gigi, ma'jun asnan, sampai kedai bawah farmasi tu. Tengok awet lawa, tengok awet hilang hafalan. Allah. Majnun asnan, gigi gila kau tu. Pening kepala awet tu, datang apa pula dia nak Majnun asnan. Ya Allah, bodoh dia faham. Tu bukan apa nak khabar. Kita belajar dulu kan, nak khabar bersungguh je. Syekh-syekh dia mengajar nak bagi kita faham. Harisun alaikum, sungguh dia. Kalau dalam kelas dia tak marah, kita kata ya ibni, ya bunayya, cakap gitu je kita. Jadi saya ni bila ngajar dekat Mahat, jadi bersungguh pasal apa? Aku tak nak budak-budak ni tahu-tahu habis dah belajar, habis apa benda kau tahu, kau tak tahu benda, rugi kau belajar. Lepas tu kadang-kadang bila aku ni kalau mengajar, kadang garang dalam kelas, aku jekah. Anak aku menangis dalam kelas, aku jekah. Apa ni dia dengar? Domir mutasil, munfasil, mustatim, kau tak tahu beza lagi. Ambil kau tak pasal kena. Menangis tak pasal. Alah nangislah pula, kata boring betul. Kalau tak buat macam tu tak jadi. Kena belajar, kena bersungguh, kena tekun belajar ni. Tak jadi sambil lewat je.
Maka Nabi ni harisun alaikum, bersungguh jaga kita. Fa in tawallau, tetapi kalau mereka berpaling daripada keimanan, tak nak dengar, degil, faqul, maka katakan wahai Muhammad, hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Ini ubat bagi saya dan tuan-tuan semua. Kalau kita dah explain, kita dah cakap degil juga, kita kata apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka jawablah wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan kecuali Dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya, ke atasnya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Tuhan yang menguasai al-arash yang maha besar. Jadi tuan-tuan, dia kata dekat sini, menurut pendapat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, akhiru ayatin nazalat, ayat yang paling terakhir Allah turunkan dalam Al-Quran ialah ayat yang kita baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun bil mu'minin, apa? Harisun bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inilah ayat yang paling akhir Allah turunkan melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut setengah ulama kata yang ni, ada setengah lagi ayat yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Last kali dikata kat sini waqad warada. Kita biasa dengarkan orang tua beramal ayat ni. Apa kelebihan ayat ni? Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Waqad warada man qara'ahuma wa yukarrir al-ayata al-thaniyata sab'an sabahan wa sab'an masa'an. Siapa yang membaca ayat ini, laqad ja'akum, 7 kali pada waktu siang dan 7 kali pada waktu malam, diulang-ulang benda ni, apa dia akan dapat? Amina min kulli makruhin hatta al-maut, dipelihara daripada segala keburukan sehingga dia mati. Faman aradallahu mautahu ansahu qira'ataha, bila beramal Allah pelihara dia, tapi kalau dah sampai ajalnya nanti Allah akan jadikan dia lupa. Dia tak baca dah. Kalau dia dah tak baca tu, maknanya dia dah ajal lah tu. Jadi tuan-tuan macam nak baca, tak berani lah ustaz, pasal takut terlupa mati kita. Kan? Yang ala kulli hal, benda ni memang diamalkan oleh tuan guru di pondok-pondok, ya, sebagai amalan yang mereka biasa amalkan. Laqad ja'akum ila akhir ayah. Sekadar itu dahulu tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa saya dan dosa tuan-tuan semua, dan semoga Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam jemaah Islam. Macam mana susah kita berhadapan dengan musuh, istiqamah, sabar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Dan sebagaimana biasalah, mahat kami memohon bantuan daripada tuan-tuan untuk kita, ya, mentadbir mahat kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.